Okey, jadi hari ini kita nak sambung lagi 12.1.3 membina perwakilan data bagi data tak terkumpul. Okey, seperti yang cikgu bagi tahu kamu, kita ada 5 jenis graf yang kita nak belajar. Carta palang kita dah buat. Carta palang ada mendata dengan mengufuk kita dah buat. Okey, carta pai pun dah buat. Hari tu ramai juga yang miss untuk buat carta pai. Okay, so hari ni kita akan pergi graf garis dan juga plot titik. Kalau sempat sekali plot batang dan daun. Kita akan pergi 3 ni. Okey, jadi dalam buku kamu tu, okey yang ni kan. Soalan dia yang ni kan. So dia pergi graf garis dulu. So cikgu ajar graf garis dulu. Okey, jadi graf yang seterusnya, yang ketiga yang kita nak belajar ialah graf garis. Okey, graf garis ialah perwakilan data yang digunakan untuk mewakili perubahan maklumat dalam satu tempoh masa. Okey, ia diwakili oleh titik-titik yang disambung dengan garis lurus. Okey, maksudnya ada titik macam ni, kita kena sambungkan dia. Okey, jadi dalam buku teks kamu dia ada tulislah bagaimana cara-cara untuk membina graf garis. Okey, first kali kena lukis paksi. Paksi mencangcang dan juga mengufuk. Okey, kemudian pilih skala yang seragam. Tu yang cikgu cakap tu. Kalau 2 kotak dia punya jarak dia semua pun 2 kotak. Okey, untuk kedua-dua paksi, paksi mencangcang biasanya mewakili data. Biasanya numbers dekat sini. Okey, numbers kat sini. So ini yang kategori dia biasanya. Okey. Kemudian plot kan titik-titik dan sambung dengan garis lurus. Kemudian plot, lepas tu sambung. Jangan lupa tajuk. Okey. Tu ialah cara untuk membina graf garis. Okey, cakap je takut tak faham, kita pergi soalan pula. Okey, contoh soalan. Jadual di bawah menunjukkan bilangan kes denggi. Kes denggi yang disahkan berlaku di sebuah daerah dalam masa 6 bulan. Kan tadi cikgu cakap graf ini ialah untuk perubahan maklumat dalam satu tempoh masa. Okey. So 6 bulan Okey, 6 bulan pertama pada tahun 2016. Okey, Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun. Okey, kemudian kita ada bilangan kes. Okey, jadi langkah pertama sekali bina ni. Okey, bina dia punya paksi. Okey, lepas bina paksi kita kena letaklah dia punya ni. Ini sebagai dia punya apa dia dalam dekat paksi tu tajuk dia Okey, so sorry. Jadi cikgu nak besarkan ni. Okey, ni cikgu dah lukis dah tadi okey. So macam ni lah contoh dia. Okey, kita ada bilangan kes dengan cikgu besarkan ni sikit. Okey, bilangan kes, nampak ni bilangan kes dengan bulan. Okey. Kemudian dia punya dia punya skala dia. Okey, kita lihat. Kes yang paling kecil 12. Kes paling kecil 12. Kes paling besar 24. Okey, so sesuai. Okey, sebenarnya boleh kamu nak buat 2 pun boleh. Kat sini cikgu pilih 4. So tapi perhatikan kalau 10 kotak ini ialah mewakili 4, maksudnya 1 itu ialah 2,5. Okey, 2,5 itu mewakili 1. 2,5 lagi dekat kotak yang kelima 2. Okey, 7.5 mewakili 3. Macam tu. Okey? Cikgu rasa ni kamu faham ni. Okey, kemudian bila kita dah ada dia punya paksi dia dan juga skala, tuliskan skala dia kat atas ni buat bilangan kes, bawah ni dia punya bulan dia lah. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun. Okey, sekarang kita nak plotkan dia. Okey, Januari 12. Ni senanglah. Januari 12. Okey. Okey, pastikan pensil kamu tajam. Okey, Februari 20. Dekat sini. Februari 20.
March 14. Okey 14. 14 macam mana kita nak buat kan? Okey 12, 2,5, 13, 5 kotak 14. So maksudnya dekat tengah-tengah ni kira 1, 2, 3, 4, 5. Okey 1, 2, 3, 4, 5. Kat situ. Okey. Kemudian April 18. 18 pun sama. 16, 17, 18. Dekat situ. 18 kat tengah-tengah kotak yang kelima. Okey, Mei pun 18. 1 2 3 4 5. Sama sebelah. Okey, kemudian Jun 24. Macam tu. Okey. So, kita plotkan dia dengan X. Kemudian kita kena ambil lah pembaris kamu untuk cantumkan dia. Okey. Daripada X yang pertama pergi X yang kedua. Ini pun cikgu perlukan kamu punya pensel tajam. Kalau tak tajam nanti dia tak cantik. Dia tak smooth. Okey. 18. Tak perlu bermula daripada kosong. Dia tengoklah dekat mana kamu punya permulaan tu. Okey. So, dah siap. Okey, so seterusnya kita kena buat dia punya tajuk. Okey, tajuk dia apa? Tajuk dia bilangan kes denggi sebuah daerah. Boleh buat macam tu je. Okey, sekejap cikgu tulis bilangan kes denggi dalam sebuah daerah. Ini baru contoh tau, belum dalam buku kamu lagi. Macam tu. Okey, dah siap dah. Okey, kemudian justifikasikan. Justifikasi ni macam mana nak buat? Justifikasi ni ialah kenapa kita nak guna? Kenapa kita nak guna apa tu? Kenapa kita nak guna graf tersebut? Okey, sekejap Cikgu nak ambil ni tulisan. Okey, so biasanya macam mana kita nak tulis justifikasi ni? Okey, justifikasi ni kamu tulis sekarang ni tengah nak guna graf apa? So sekarang ni ialah graf garis kan? Okey, so kamu pun tulis graf garis ini sesuai digunakan. Itu memang ayat standard dia. Graf apa guna? Sesuai digunakan untuk apa? Untuk memaparkan. Memaparkan apa sekarang ni? Memaparkan bilangan. Ambil balik dalam memaparkan satu ayat lagi. Memaparkan perubahan bilangan kes denggi. Itu maksud justifikasi. Mula-mula kamu bagi tahu kamu tengah guna graf apa. Sekejap warna merah. Okey. Okey, kamu guna graf apa? Graf garis. Okey. Lepas tu ayat dia standard dia mesti sesuai digunakan. Mesti sesuai lah. Lepas tu sesuai untuk apa? Memaparkan. Memaparkan apa? So apa dalam soalan ni? Perubahan bilangan kes denggi. Macam itulah cara nak buat justifikasi. Okey. Okey, cikgu rasa boleh tambah sikit ni. Sekejap tambah sikit dalam 6 bulan pertama. Dalam 6 bulan pertama tahun bila? Tahun 2016. Maksudnya kita ambil balik dalam soalan. Okay, so ini graf garis. Okay, senang saja. Buat skala dia, buat dia punya paksi dia, kemudian plotkan, lepas tu sambungkan, okay, buat tajuk, kemudian justifikasikan. Senang je. Okay, kalau tak ada nak tanya, ada nak tanya ke? Senang ni?
Kalau tak ada nak tanya, kita nak buat soalan. Ini kan soalan dalam buku teks kamu, dalam buku biru, buku B kamu. Okey, kita nak buat sama-sama. Semua orang dah ada dah ada pensel, dah ada pembaris. Nanti lepas ni boleh terus hantar je kat cikgu, ambil gambar Okey, soalannya apa? Jadual di bawah menunjukkan berat alif. Lupa nak tanya, semua orang ada buku ni? Dah buka dah muka surat 73? Ko Ziao Chow, kamu ada dah buku surat 73? Pravin? Kuan Jin Wei? Soh Kok Kiong, dah buka dah buku B kamu muka surat 73? Janani? Dah, Cikgu. Okey, kita buat sama-sama. Okey. Jadual di bawah menunjukkan berat alif dalam tempoh 6 tahun. Kan dia menggunakan ada tempoh masa. Bina satu graf garis untuk mewakili data itu dan justifikasikan kesesuaian data tersebut. Okey, kalau kamu boleh bina, maksudnya kamu akan dapat TP3. Okey, so tahun dia ialah tahun 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, so binalah. Okay, sekejap Okay, so dalam dekat buku kamu pun ada kotak-kotak kan macam buku cikgu ni kan. Okay, so kita pun bina yang macam tu lebih kurang. Sekejap Okay. Okay, jadi yang ada number biasanya dekat paksi Y paksi Y. Okay, so sekarang ni tengok yang paling kecil sekali ialah yang paling kecil ialah 45 kan? 45. Yang paling besar sekali ialah 60. Okey, jadi sesuainya berapa kita nak buat ni kan? Okey, so cikgu rasa kita boleh pilih satu kotak tu dua kotak sebagai 5. Okey, tapi sebab kita nak bermula dari 45, okey, sini kita tahu kosong kan? Okey, jadi dekat sini kamu kena buat macam ni. Macam tu. Ada tanda. Tanda ini ialah sebagai tanda bahawa daripada kosong, sebab dekat sini kita nak start dengan 45. Okey. So, 2 kotak. Kamu pun ada sekotak, 2 kotak. Cikgu pun 2 kotak, kamu buat 50. 1 kotak, 2 kotak lagi, 55. Okey, 1 kotak, 2 kotak, 60. Okey, macam tu. Okey. Kecil sangatlah kotak cikgu ni, tak apa Okey. Sebab ruangan kamu pun tak begitu besar kan. Okey, ni ialah berat. Salin balik tajuk dia ni. Berat kg. Okey. Kemudian sebab selang dia 2, sini pun kita mula daripada sini. Okey. So 2015. Okey, ada berapa tahun? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Okey, apa tajuk dia kat situ? Tahun. Terlalu panjang pula cikgu punya graf ni sampai sini je pun cukup sepatutnya. Okey. Okey. Kemudian kita pun nak plotkan. Okey. 2015, 45. Sinilah 45. Okey. Kemudian 2016, 52.5. Okey. Jadi cikgu cakap tadi, sebab ni beza 2 kotak ini ialah 5 kan. 2 kotak tu nilai dia ialah 5. So 1 kotak nilai dia ialah 2.5. Okey, sekarang 52.5. Okey. 51, 52.5 kat sini lah. Betul. 52.5. Okey, 2017, 57.5. 55 tambah 2.5, 57.5. Kebetulan memang kat situ. Okey, 2018, 60. Okey, 2019, turun berat dia 55
Oh, dia ni mungkin dia buat exercise 2020 turun lagi 50. Okey, dapat sama-sama lukis macam cikgu. Okey, sebab kita ambil 2 kotak, satu kotak tadi nilai dia 2.5. Okey? Okey, kemudian kita pun ambillah pembaris. Okey, cantumkan. Oh, jap. Cikgu nak guna warna lain. Hijau lah. Okey. Kecilkan sikit. Pastikan guna pensel tajam guna pensel tajam baru dia cantik. Okey. Kemudian dari ni. Okey. Kemudian cantum lagi. Okey, dekat tengah-tengah titik X tu. Yang kamu tanda tu. Okey. Cukup sampai situ je. Okey, kemudian kita nak buat apa? Seterusnya, tajuk. Okey, tajuk dia apa? Tajuk dia berat alif. Kan? Berat alif lah. Tajuk dia berat alif. Kelas ni ada nama alif ke? Okey. Okey, kemudian yang kedua kan kita kena justifikasikan. Okey, justifikasi macam biasalah. Sekejap cikgu tulis. Okey, justifikasi kat bawah ni boleh dapat tadi Okey, so ayat pertama dia ayat standardnya, graf ini graf apa? Okey, so graf garis. Okey, sebab kita tengah guna graf garis, tulis graf garis ini sesuai. Ini memang ayat standard dia. Justifikasikan tu biasa memang sesuai lah. Sesuai digunakan untuk menunjukkan menunjukkan apa? Tadi ni dia kata menunjukkan perubahan kan? Okey, menunjukkan perubahan berat alif dalam tempoh 6 tahun. Okey. Spelling error. Okey. Habis. Okay, senang je. Okay. So, biasa justifikasi ni mesti sesuai punya lah. So, apa dia poin-poin dia yang kamu perlu ingat ialah graf tu graf apa. Okay, tolong bagi tahu graf apa iaitu graf garis. Kemudian dia mesti sesuai. Sesuai untuk apa tu tengok balik dalam soalan. So, digunakan untuk menunjukkan apa? Menunjukkan tadi perubahan berat alif. Senang saja. Ada apa nak tanya ni tentang graf garis? Boleh ke graf garis? Semua orang dah siap salin ke? Dah siap buat graf sama-sama yang tiga? Belum cikgu. Belum, okay. I give you time. Okay, buat cantik-cantik. Kalau takut salah, kamu boleh guna pensel. Sebab kalau guna pen, susah nak padam kan? Kamu guna pensel pun okay. Okay, jangan lupa ni, tanda ni kat sini tadi ni. Ni tanda ni. Tanda ni. Oh, mungkin cikgu buat warna lain lah. Cikgu buat warna lain Sorkan sikit. Dekat sini ni dia mesti ada macam macam tu. Menunjukkan bahawa dia start dengan kosong, lepas tu dia terus lompat kepada nombor 45. Okey. Okey, yang lain-lain? Tan Yik Sheng, dah siap ke Tan Yik Sheng? Kuan Jin Wei, Tan Yik Sheng dah siap. Saya dah siap. Okey, dah siap boleh cikgu move? Ramai ke dah siap? Ada lagi tak yang belum siap? Okey, tak apa nak. Boleh Okey. So nanti ni cikgu akan ada bagi dekat ni juga. Dekat apa ni? Dekat kita punya group nanti Okey, so ini ialah graf
garis. Okey, ni pun ni contoh lain lah tapi sama je. Jadi dia orang menunjukkan tinggi Kamil dalam tempoh 6 tahun. Tadi berat ni tinggi pula. Bina satu graf garis untuk mewakili data tersebut. Ini tak ada dalam buku kamu tahu, cikgu saja je nak tunjuk. So cikgu ulang lagi bagaimana untuk membina graf garis. Okey, jadi mula-mula sekali kita kena buat apa? Kita kena bina dia punya tu dia punya apa ni, dia punya palang, dia punya paksi, astagfirullahaladzim. Okey, paksi. Okey, kemudian sebab kita paling rendah ialah 145. Okey. Jadi boleh juga ni sebab paling rendah ni 145, paling tinggi ialah 167. Jadi boleh buat kurang sikit dan lebihkan sikit. Okay. So ini tinggi, ini tahun. Ini tak ada tahu dalam buku kamu. Ni cikgu saja je nak tunjuk. Okay, so jadi macam biasa juga mesti ada tanda ni. Sebab apa? Sebab dia tak start. Maksudnya lepas kosong tu dia lompat kepada 140. Ni pun. Okay, kemudian plotkanlah. Okay, cikgu plotkan laju-laju. Okay, sebab ni contoh je kan. Cuma nak ingatkan sekali kamu kembali. 145, 150, 153. Okay, so 53 tu dia berada di antara ni. Okay, jadi macam mana kita nak tahu dia berapa? Contoh kat sini 160 tolak 155, maksudnya dia ada 5 unit. 5 unit dalam 10 kotak. 10 kotak sama dengan 5 unit. So, jadi 1 unit itu ialah 2 kotak. Okey, maksud cikgu tu apa? 150, 51, 52, 53. Macam tu. 50, 51, 52, 53. Kotak yang ke-6. Okey, kemudian 160. Tak kena. Sorry. 160, 164 dekat sini kotak yang ke-8. Okey, kemudian 167. Okey, 65, 66, 67 kotak yang ke-4. Okey. Macam tu Okey, so kamu kena pandai pilih skala dan juga mesti tahu berapa setiap kotak tu diwakili oleh berapa unit. Okey. Contoh-contohlah. Okey, siap. Ni contoh. Sekejap je kan cikgu tulis kan. Okey, so cikgu tunjuk terus lah Cikgu tunjuk terus yang dah siap. Okey, cikgu tunjuk terus yang dah siap. Lebih kurang samalah dengan cikgu punya ni. Okey, kemudian sama je dengan cikgu punya, tak payah. Okay, so dia punya apa justifikasi dia? Justifikasi dia. Graf garis ini sesuai digunakan untuk memaparkan atau menunjukkan perubahan ketiak kamil dalam tempoh 6 tahun. Macam tu biasanya mesti dia sesuai punya lah. Okay, so graf garis. Okay, sekarang kita nak tengok plot titik. Ini yang keempat, plot titik. Plot titik ialah perwakilan data yang menunjukkan titik atau bulatan di atas sebuah garis mengufuk. Okay, dia tidak ada paksi mencancang. Dia tak ada yang ni. Ni dia tak ada. Dia cuma ada mendata sahaja. Okay, ni ada, ni tak ada ni tak ada. Okay, jadi macam mana nak membina plot titik ini? Lukis satu garis nombor mengufuk. Mengufuk macam ni lah. Yang mempunyai julat bagi data yang diberi. Plotkan setiap data satu demi satu sebagai titik sepadan. Okay, data itu kita letakkan titik dengan nilai pada garis nombor, kemudian tulis tajuk. Okay. Okay, kita lihat contohnya. Lihat contoh dahulu. Okay, soalan 1. Jadual di bawah menunjukkan haiwan peliharaan murid tingkatan 1 bijak. Okey, jadi haiwannya yang ada arnab, ayam, kucing, kura-kura, itik, ikan. Okey, kemudian kekerapan dia 157403. Wakilkan data itu dengan menggunakan plot titik dan justifikasikan kesesuaian data tersebut. Okey. So, cikgu kata dia tidak ada
apa ni? Dia tidak ada paksi mencancang. Dia cuma ada paksi mengufuk. Okey, kamu pun buatlah macam ni. Inilah dia paksi mengufuk sahaja. Okey. Kemudian kekerapan itu ialah titik-titik yang kita akan bina. Okey, haiwan tadi kita akan letakkan di bawah. Okey, dia kalau kamu perasan dia mesti macam ni dia punya hujung ni dengan hujung ni. Dia dua-dua tepi tu ada anak panah. Okey? Okey, kemudian kita tengoklah. Okey, kita plotkan dia. Sekejap besarkan sikit. Okey. Okey, arnab. Arnab 1 titik. Okey. Ayam. Ayam 5. 1, 2, 3, 4, 5. Macam tu je. Kucing 7. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Kura-kura 4. 1, 2, 3, 4. Okey, itik tak ada, kosong. Tak payah buat apa-apa. Ikan 3. 1, 2, 3. Okey, so kita nampaklah. Ini sikit, ni makin banyak. Okey. Inilah yang kita namakan sebagai plot titik. Sebab apa? Kita buat titik-titik. Okey. So seterusnya kita nak buat dia punya justifikasi. Justifikasi. Okey, sekarang ni kita kena tengah guna apa ni? Tengah guna graf apa? Tadi plot titik kan? Kita tulislah plot titik. Okey, kalau justifikasi ni dia mesti sesuai. Plot titik ini sesuai. Ini justifikasi ni memang ayat standard. Okey, kamu tak payah fikir, tulis je. Plot titik ini sesuai. Sesuai apa? Sesuai digunakan untuk menunjukkan. Menunjukkan apa? Tadi tu dalam soalan dia lah haiwan peliharaan. Murid tingkatan 1 bijak. Tulis balik. Menunjukkan. Ada kawan baru nak masuk. Menunjukkan haiwan. Hai Aisyah. Lambat Aisyah. Menunjukkan haiwan peliharaan. Haiwan peliharaan murid tingkatan 1 bijak. Okey. Macam tu je. Okey. Inilah cara nak buat justifikasi. Okey. So, cakap kita tengah gunakan apa ni? Contohnya macam plot titik. Cakaplah plot titik kan. Lepas tu mesti sesuai digunakan untuk apa? Salin balik dalam soalan. Okey. Ini cara nak buat plot titik. Okey. So, dah tengok contoh. Sekarang nak jawab soalan kamu. Okey. Okey, so dalam buku teks dalam buku B kamu muka surat 74. Semua orang buka buku dia muka surat 74. Okey, kemudian kamu pun lukis. Lukiskan 1 garis. Garis ni cikgu nak tebalkan sikit. Okey, lukiskan 1 garis. Macam tu. Okey. Cukup tak ni? Okay. So, apa yang kita perlu buat sekarang? Okay. Kita nak, lupa cikgu nak baca soalan dia. Data berikut menunjukkan bilangan khidmat pesanan ringkas SMS yang dihantar oleh sekumpulan murid pada waktu tertentu. Wakilkan data itu dengan plot titik dan justifikasikan kesesuaian perwakilan data tersebut. Okey, jadi berapa kamu nak letak dekat bawah ni? Kita perhatikan. Tengok nombor yang dekat atas ni yang paling kecil nombor berapa? Okey, kalau tengok yang paling kecil ialah nombor 4. Okey, yang paling besar kalau kita tengok dekat sini nombor 12. Kan yang 2 digit kan? Okey, so kamu pun buatlah. Okey, sini. 4.
Okey. Selang 2 kotak juga buat 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sampai dekat yang last kali tu. Oh, dah tak boleh ubah dah. Okey, kamu boleh padam kan? Kamu padam buat sampai sini je. Okey. Cikgu punya tak boleh padam dah ni Okey, kemudian kita pun plotkanlah dia besar sikit. Okey. 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 Kita tengok daripada atas ni 5. Oi, besar. Besar sangat Okey, so 5. Plot dekat 5. 5. Okey, lepas tu 9. 9. Okey, lepas tu 8. 8. Okey, lepas tu 12. 12. Tu 4. Okey, kemudian 6. Okey, kemudian 8. Kemudian 7. Kemudian 4. Kemudian 7 lagi. Kemudian 7 lagi. Kemudian 6. Kemudian 12. Dan 9 dan juga 10. Ikut ni. Okey. Pastikan ni ada berapa ni. Okey. Sebab dia besar sangat ni. Okey, ada 1, 2, 3. Boleh cek balik. 5 dah buat. Okey, 5 dah. 9, 8, 12, 4, 6, 8, 7, 4, 7, 7, 6, 12, 9, 10. Okey. Okey, semua sekali ada berapa? 15 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 titik tu. Betul lah tu. Okey. So, apa tajuk dia? Tajuk dia salin balik ni. Bilangan hikmah ringkas. SMS. Okey, cikgu nak buat warna merah. Okey. Tajuk jangan lupa salin je balik dari soalan bilangan hikmat pesanan ringkas, iaitu SMS. Cukup. Okey. Kemudian macam biasa justifikasi. Okey, justifikasi. Okey, justifikasi kata cikgu, kita tengah guna graf apa ni? Plot titik. Tulis. Plot titik. Okey, ayat yang standard dia. Plot titik ini sesuai. Mesti sesuai Sesuai buat apa? Sesuai digunakan untuk menunjukkan. Okey, menunjukkan apa? Apa ni dalam soalan ni dia cakap pasal apa? Pasal bilangan. Bilangan apa? Hikmat pesanan ringkas. Oh, cikgu salah je pula. Menunjukkan. Okey, menunjukkan bilangan hikmat pesanan ringkas dalam kurungan SMS tutup kurungan. Okey, salinlah semua tu yang dihantar oleh hilang pula. Oleh sekumpulan murid. Sudah cukup dah. Okey? Yang jangan lupa tajuk. Okey, kemudian buat ni, kemudian mesti ada justifikasi. Okey, senang je dah siap dah. Okey, so dah Janani dah siap. Okey, how about the other students? Kayau. Dah siap, tanya pun dah siap. Okey. So kalau dah siap boleh cikgu teruskan? Okey, yang ni sama je macam tadi.
Okey. Okey, cikgu ulang sikit lah okey. Mula-mula nak buat apa? Mula-mula mesti buat. Ini soalan lain tapi dia lebih kurang. Okey, mula-mula buat apa? Mesti buat satu garisan ni. Dia mesti ada dua dia punya muka dia ni kan. Kemudian tengok yang paling kecil. Yang paling kecil sekali kat sini 3. Kan? Paling besar 11. Kamu pun tulis 3 sampai 12. Okey, kemudian tiap-tiap satu tu kamu wakilkan dengan titik, titik, titik. Okey. Ni cikgu dah siapkan ni sebenarnya ni. Okey, kita tengok je terus jawapan dia. Mhm. Okey, jangan lupa dia punya apa tu? Tajuk. Okey, so macam biasa. Okey, kalau dia nak justifikasi, justifikasi. Plot titik ini sesuai digunakan untuk memaparkan atau menunjukkan bilangan perkhidmatan sudah mirip. Macam tu je. Senang. Ni senang. Apa tu plot titik ni yang senang sekali Okey. Sekarang kita nak pergi yang last sekali. Okey, yang last kali ni dia ada, tak adalah susah sangat tapi dia ada keliru sikit lah. Kamu macam tak pernah belajar Okey, kita nak tengok plot batang dan daun. Cikgu terus ya. Okey, plot batang dan daun. Plot batang dan daun ialah perwakilan data yang mengasingkan nilai data kepada batang dan daun mengikut nilai tempat. Maksudnya kalau kita ada dua nombor, contohnya 21 maksudnya sa dengan puluh ni kita asingkan dia. Yang depan akan jadi batang, yang belakang akan jadi daun. Okey. So dia tak kira berapa pun nombor dia, kalaulah kita ada 117 kan. Dua yang depan ni dia akan jadi batang. Okey, biasanya satu sa yang belakang ni akan jadi daun. Tak kira lah dia berpuluh ke, ratus ke, ribu ke, semua boleh guna plot batang dan daun ini. Okey. Daun biasanya ialah digit akhir. Digit akhir biasanya sa lah, rumah sa lah kan. Okey. Batang ialah digit atau digit yang lain di sebelah kiri nombor. Jadi dia tak kira puluh ke, ratus ke, ribu ke, masih boleh guna plot batang dan daun. Okey, macam mana langkah membina plot batang dan daun? Tulis setiap data satu demi satu dengan digit puluh sebagai batang. Ini tak kira lah kalau ada puluh saja sampai puluh-puluh lah, kalau ratus-ratus lah. Digit akhir ditulis sebagai daun. Kemudian ini step ni susun semula. Kena susun semula. Kemudian kena tulis kekunci dan tajuk. Okey, apa maksudnya? Apa maksud plot batang dan daun kita? Kemudian sebab apa? Sebab kita nak tunjukkan unit bagi batang dan daun tersebut. Okey. So tengok betul-betul ini yang baru kamu belum belajar lagi ni Okey, jadi soalan 1. Dalam suatu tinjauan, umur bagi 24 orang pembaca bagi sebuah majalah dicatatkan seperti berikut. Wakilkan data itu dengan plot batang dan daun dan justifikasikan kesesuaian perwakilan data tersebut. Okey, mula-mula kita kena asingkan. Okey. Kita nak gunakan kamu kena buat buat macam ni. Kena asingkan dia, buat satu garis tegak, mendata dan mengufuk. Okey, macam tu Okey, kemudian kita kena tulislah kat sini batang, sebelahnya daun. Disebabkan dia hanya 2 digit saja, puluh dan sa. So puluh akan jadi batang, okey, digit sa akan jadi daun. Okey, kemudian tulis digit pada batang dari nilai terkecil hingga terbesar. Okey, masa ni kita nak tengok. Okey, kita lihat data kita paling kecil berapa nilai dia. Okey, kita tengok sini paling kecil 4, 2. Ini yang paling kecil kan? 22 paling kecil. Okey, yang paling besar pula. Tengok 4, 5. Okey, paling besar nilai 6 kot.
Okey, 6 kan? 65 yang paling besar. Okey. So, jadi pada batang ni, okey, kamu tulis daripada 2 sampai 6. 2, 3, 4, 5, 6. Macam tu. Okey? Okey, seterusnya kita nak letakkan daunnya. Okey. So, daripada atas. Ni tengok betul-betul ni. Okey, 44 dekat sini. 4, kemudian buat 4. Okey, maksudnya puluh tadi sebagai batang, belakangnya tu kita ambil belakang je. 4 dekat daun tu. Okey? So, yang kedua pula 53. Dekat 5 ni kita buat nombor 3. Okey. 33. Yang belakang tulis sebagai daun. Okey, 65. 5. Okey, 51. Dekat 5 ni, dah ada 2 kan? Jarak sikit. Buat. 30. Jarak sikit. Nah, okey. 42. Yang belakang tu yang kita tulis dekat daun. Okey, 34. 34. Okey, 57. 5. 7 tu dia kat sini. Okey, 36. 3 ni paling banyak lah ni 51 dekat 5, ada lagi 1. Okey, 32. 2. Okey, 39. 9 dia tulis sini. 44. 4. Okey, yang belakang kita tulis yang belakang. Okey, 31. 58. Okey, 47. 31. 22. 58 lagi. 38. 60. 60 maksudnya 60. Macam tu. 47. Dekat 4. Kemudian 7. Okey, ini baru step yang pertama. Okey. Ini step yang pertama. Okey, kemudian cikgu cakap tadi, kita nak susun. Sekejap Sekejap, cikgu nak susun. Kita kena susun. Okey, sekejap. Okey, ini yang betul punya. Okey, kita nak susun semula. Ini daripada ni. Sekejap. Cikgu nak susun semula. So, sekejap. Maksudnya ini cikgu nak susun balik. Oh, dia tak ikut pula. Sekejap Cikgu padam. Kita nak susun balik. Susun macam mana? Susun paling kecil ke paling besar. Okey, dekat 2 tadi Dekat 2 tadi kita ada 5 dengan 2. So kamu kena tulis 2 dulu baru 5. Susun yang kecil dekat depan. Okey, tengok ni 3 0 4 6 2 9 1 1. Kita tulis kosong dulu. Kosong. Okey, kemudian 1 ada 2 kan? Tulis 1 1. Sekejap jarak sikit. 1 1. Okey, kemudian yang kecil lagi 2 3 4. 2 3 4. Lagi ada nombor apa? 8 9. 8 9. Macam tu. Okey, baris yang nombor 4 pula. Yang paling kecil mana? 2. Okey, tulis 2 kat depan. Okey, lepas 2 dia ada 4 dengan 4. Tulis 4 dengan 4. Kemudian 7 dengan 7. 7 dengan 7. Okey, dekat 5 yang paling kecil ada 1 1. 1 1. Lepas tu 3. 3. Okey, 7 8 8. 7 8 8. Okey, kemudian yang ni kosong dululah. Sifar dulu baru 5.
Ini baru jawapan akhir yang betul. Okey. Boleh inilah jawapan akhir yang betul. Sekejap cikgu kotakkan dia sikit. Ini barulah jawapan akhirnya yang betul. Ni. Okey. So, belum habis lagi. Okey, dia punya cikgu rasa tak apalah. Okey, kemudian kita nak tulis dia punya tajuk dia. Okey, tajuk dia apa? Tajuk dia dekat sini ialah pembaca bagi sebuah majalah. Umur bagi 24 penyakit. So, boleh buat tajuk dia umur pembaca majalah. Okey, tajuk ni biasanya kita ambil daripada soalan. Okey. Kemudian kita kena tuliskan tadi. Okey. Tulis ke kunci. Kena tulis ke kunci. Maksudnya apa? Apa tadi maksud kepada maksud kepada batang dan daun ni tadi. Okey. So, kamu tengok, kamu kena perhatikan di sini. Sekejap ya. Cikgu buat ni. Okey, kamu kena tengok pada baris yang pertama ini untuk tulis. Okey, sekejap Okey. Kena tulis macam tu Okey. Kekunci. Okey, so kena tulis kekunci. Allah. Sekejap. So, kekunci. Cikgu kata tengok yang pertama ni So, 2. Okey, ini batang ni tadi kita buat 1 sebagai simbol 1, 2. Nombor yang first ini. Okey, bermaksud 22 tahun. Ini dia kekuncinya. Okey. So, justifikasi. Okey, apa dia justifikasi? Macam biasa justifikasi plot apa yang kita tengah guna ni? Okey, plot batang. Sekejap dia ada macam tu. Batang dan daun. Ini sesuai. Ini memang ayat standard. Memang kena buat ini sesuai. Digunakan. Ini ayat ni hafal je lah digunakan untuk menunjukkan boleh, memaparkan boleh. Memaparkan atau menunjukkan tu sama Memaparkan apa? Memaparkan. Tengok tadi daripada soalan dia cakap apa? Umur. Tulis. Umur bagi pembaca majalah bagi pembaca majalah. Cukup. Boleh. Macam tu. Okey. So, ini ialah plot batang dan daun. Okey. Sekarang kita tengok pula soalan dalam buku kamu. Yes. Okey. Dalam satu tinjauan, umur bagi 30 orang penonton sebuah rancangan televisyen dicatatkan seperti berikut. Wakilkan data itu dengan plot batang dan daun dan justifikasikan kesesuaian pewakilan data tersebut. Okey. So, okey. Ini cikgu dah. Okey. Kamu buat macam ni. Okey. So, buat batang, daun. Okey, kemudian sama-sama kamu pun tolong tulis sekali macam cikgu tulis ni. Okey, buat satu garis lagi. Okey, kemudian tulis batang, daun. Okey? Okey. Kemudian kita lihat pada data yang kamu ada ni. Mana nombor yang paling kecil sekejap ni 3, 4. Ni nampak ni 23. Okey. Ada lagi tak yang paling kecil Paling kecil. Ini paling kecil. Silap cikgu. Paling kecil maksudnya 2 lah. Depan dia 2.
Okey, yang paling besar. Paling besar. Tengok. Cikgu rasa ni 65. So, dekat batang ni, kamu tulis dari 2 sampai 6. So, 2, 3, 4, 5, 6. Macam tu. Okey, kemudian buat yes, okey. Lepas tu masukkan satu persatu. Okey, 37 dekat 3 ni tulis 7. Lepas tu 48, 4 tulis 8. 59, 5, 9. Kita tulis yang belakang sahaja. Okey, 23. 2 kat sini dah ada 2, 3 tulis kat belakang. Okey, 61, 6, 1 tulis kat sini. Okey, 25, 2, 5 tulis kat sini. Okey, 36, 6 dia tulis kat sini. 51, 5 dah ada kat depan, 1 tulis kat belakang. 32, 3, 2. Okey, kita tulis sama-sama ya. Kamu pun tulis sekali. Okey, 39, 39, 44. 4 tu tulis dekat belakang sebab 4 yang depan tu dah ada kat depan. 25. 31, 58. Okey, 47. Kita tulis 7 je sebab apa? Sebab 4 dah ada kat depan, 7 kita tulis kat belakang. 31, 31, 22, 58, 38, 60. Kosong Okey, 47. 7 tulis sini. 44. 4 tulis sini. 53. 3 tulis sini. 33. 3 lagi kat sini. Okey, 65. 6 dah ada kat depan. 5 je tulis kat belakang. 51. 5 dah ada kat depan. Jadi kita tulis yang belakang saja. Kita tulis belakang je ya. 30. 42. 34, 63. Okey, dah habis ke belum? Belum sebab kita belum susun. Okey. So kita susun balik. Okey, oops. Sekejap ya. Macam cikgu ada 2 benda lah ni dia tak nak ikut pula. Okey, jadi cikgu senang lah nak susun kan? Okey. Tak apa, nanti kamu terus ambil jawapan yang ni tau. Okey, kita susun semula. Okey, sekejap, tak apa, cikgu tulis balik. 2, 3, 4, 5, 6. Jawapan yang betul dia yang bawah ni tau. Yang setelah kita susun ni. Sekejap cikgu kotakkan dia, takut kamu tak perasan. Ini jawapan yang betul tau. Jawapan yang kamu nak kena tulis. Okey. Jadi tengok yang pertama ni. Okey. 3, 5, 5, 2. Yang paling kecil 2. Lepas tu 3. Lepas tu 5, 5. Okey. Kita susun semula yang kecil kat depan. Okey. Okey. Ni yang paling kecil mana? Sifar. Okey. Lepas tu 1, 1. Lepas tu 2. Okey. Kalau kamu takut terkeliru, buat macam ni. 2 dah. Lagi 3, 4. 3, 4. Lagi lepas tu nombor berapa? 6, 7, 8, 9. Okey. 6, 7, 8, 9. Okey, nombor 4 pula. Yang paling kecil 2. Okey, tulis 2 kat depan. Lepas tu 4, 4. 4 2 kali. Lepas tu 7, 7, 8. 7, 7, 8. Okey, 1, 1. 1, 1. 3, 8, 8, 9. 0, 1, 0, 1, 3, 5. Okey, itulah jawapannya. Okey, jangan lupa dia punya tajuk. Okey, tajuk graf macam cikgu memang dah ada dekat situ dah. Okey, ni tajuk graf dia ni. Umur bagi penonton sebuah rancangan televisyen.
Don't forget to tulis dia punya tajuk dia. Okey, dah tinggal 1 minit. Okey. Kita tengok pula macam mana nak tulis justifikasi ni. Macam biasa justifikasi. Okey, ni kita tengah guna apa? Plot batang dan daun. So, plot batang dan daun ini sesuai digunakan untuk memaparkan. Tengok balik daripada soalan. Apa dia? Umur. Okey, umur apa? Umur bagi penonton sebuah rancangan televisyen. Okey, sekejap cikgu type type laju sikit sekejap. Okey, plot batang dan daun ini sesuai. Ini mesti kena tulis sesuai. Ini memang dah ayat standard dia tau. Sekejap cikgu kecilkan sikit macam tak muat je. 4. Sesuai buat apa? Sesuai digunakan untuk memaparkan. Memaparkan apa? Memaparkan dalam soalan kata umur. Kita pun tulislah umur. Umur apa? Umur bagi penonton rancangan televisyen. Itu. Okey, cukup. Siap. Siap dah. Okey. Plot batang dan daun. Anyone want to ask? Untuk Allah, cikgu ni je untuk masalah. Untuk memaparkan umur bagi setiap penonton ni. Okey? Senang saja. Dah siap dah kita punya plot. Semua orang dah siap Okey. So ada apa nak tanya ke? Hari Tak ini? ada cikgu. Tak ada. So apa ni? So Kok Kiong dah siap dah? Sudah. Sudah. Okey. So tadi hari ni kita dah cover 3. Cikgu ulang balik Cikgu hari ni kita dah lihat graf garis, plot titik dan plot batang dan daun. Kita pun dah selesaikan soalan dalam buku. Okey, jadi kalau tak ada apa nak tanya, okey, lepas ni nanti kita akan masuk cikgu minggu depan lah. Minggu depan kita akan lihat bahagian yang lain pula. Okey. So nanti terus ambil gambar nanti post dalam grup, cikgu nak tanda. Okey? Okey, students kalau tak ada apa nak tanya dah boleh dismiss. Terima kasih semua sebab masuk kelas cikgu hari ini. Terima kasih cikgu. Bye. Bye. Ya. Terima kasih cikgu. Bye cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. Bye. Bye.